Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan menerangkan kepada awak mengenai practice formative 2.2. So ini dia akan lebih, kita akan tengok lebih kepada tekanan atmosfera. So kita terus pergi kepada soalan yang pertama. So ini adalah soalan pertama yang awak ada, iaitu dia tanya awak apakah yang dimaksudkan dengan tekanan atmosfera. Baik, tekanan atmosfera ini adalah tekanan yang kita boleh rasakan di bumi lah. So contohnya awak ada bumi. Di sekeliling bumi ni awak akan ada lapisan udara yang dipanggil sebagai atmosfera. Apa yang berlaku adalah atmosfera ni dia terdiri daripada udara. Bila dia ada udara, maksudnya dia akan mempunyai berat. So jadi maksudnya kita tinggal dalam satu lautan udara yang dipanggil sebagai lapisan atmosfera. So, bila benda itu berlaku, bila adanya berat udara itu, berat atmosfera itu, jadi berat atmosfera itu akan bertindak ke atas permukaan bumi itu. Itulah yang menyebabkan kita ditekan oleh berat tersebut. Jadi, secara mudahnya, tekanan atmosfera itu adalah disebabkan oleh tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara ke atas permukaan bumi. Jadi poin penting dia disebabkan oleh berat lapisan udara. Udara tu mengenakan berat. Sebab itulah kita boleh rasa dia punya tekanan. So ini adalah dua poin pentingnya di situ. Settle untuk soalan 1. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua berbunyi begini. Ketinggian turus merkuri dalam sebuah barometer pada suatu hari yang mendung ialah 756 mm merkuri. Hitungkan tekanan atmosfera pada masa itu dalam unit Pascal. Baik, jadi awak kena faham dahulu apa maksudnya dengan barometer. So, barometer ni, apa yang awak akan ada? Awak akan ada satu silinder. Dalam silinder tersebut, apa yang berlaku adalah awak akan isikan dengan cecair lah. Ni biasanya dia akan dipenuhi dengan cecair. Cecair tu boleh jadi air biasa ataupun merkuri. Tapi biasanya akan gunakan merkuri. Okey. Jadi maksudnya silinder tu dia akan diletakkan dalam satu besin. Satu besin ni pun dipenuhi dengan cecair merkuri ataupun cecair air itu jugalah. Jadi di sini, baik, kenapa dalam ini maksudnya dia punya air ni, dia punya cecair ni dia tak akan turun ke bawah dalam bumi, dalam permukaan bumi. Okey. Kenapa berlaku begitu adalah disebabkan kita kena tengok dahulu dalam ini dia tiada udara. Dalam silinder tersebut ni dia tak ada udara. Bila tiada udara, tak ada udara maksudnya dia tiada tekanan udara. Jadi keadaan yang di mana dia tiada udara ini kita panggil dia sebagai vacuum lah. So, bila dia tak ada tekanan udara, maksudnya tekanan udaranya adalah sifar. Tekanan udara sifar dalam silinder. Okey, itu dalam silinder. Luar silinder apa yang ada? Seperti yang saya dah bagi tahu awak tadi, di luar silinder awak ada satu jenis tekanan yang dipanggil sebagai tekanan atmosfera. Okey, sebab kita berada dalam satu lautan atmosfera itu, jadi maksudnya lautan atmosfera itu akan mengenakan beratnya terhadap semua benda di permukaan bumi, termasuk dengan barometer ini sekali lah. So, apa yang awak ada di sini, tekanan atmosfera itu akan menekan pada permukaan cecair, menyebabkan air ni ataupun cecair merkuri ni dia akan stay. So, maksudnya di sini, di luar ni awak ada tekanan atmosfera, saya panggil dia sebagai PATM di sini. Dalam itu awak tak ada tekanan. Jadi di sini ni maksudnya awak nak hitung tekanan atmosfera tadi. So kalau awak nak hitung tekanan atmosfera menggunakan barometer ini, apa yang awak boleh buat adalah tekanan atmosfera dia akan bersamaan dengan berapa banyak tekanan
cecair dalam turus merkuri. Sebab itulah dia dah tahan tadi. Dia dah tahan ini naik ke atas tadi. Jadi maksudnya berapa banyak tekanan itu samalah dengan dia punya tekanan dekat luar tersebut. Dia balance. Baik, jadi maksudnya di sini awak perlu cari tekanan cecair sahaja. So ini awak kena ingat daripada yang kita dah belajar sebelum ini. Kalau tekanan cecair itu akan bersamaan dengan H rho G. Jadi kalau nak cari P untuk cecair, ini saya tulis dahulu nota di tempat lain. So contohnya P untuk cecair, apa yang boleh buat adalah awak gunakan formula H rho G. H itu adalah kedalaman cecair, rho itu adalah ketumpatan cecair dan G itu adalah pecutan gravity. Biasanya awak akan gunakan 9.81 untuk KSSM inilah. Okey, so apa yang kita kena buat di sini, tekanan cecair awak akan ada. So cuma perlu cari tekanan cecair saja, H rho G. H dia kat sini adalah bersamaan dengan, saya cari dahulu H tadi dia. H dia adalah 756 mm mercury. H itu adalah mercury. So saya tukar dahulu sebab saya nak gunakan dalam unit SI. So 756 mm mercury ni saya akan tukarkan kepada meter. So kalau nak tukar kepada meter ni just bahagi 3 sahaja. Bahagi 3 bahagi dengan 10,3 bahagi dengan 1000. 1, 2, 3. So dapat 0.756 meter mercury lah. Okey, rho pula, rho dia dah bagi pada awak. Rho tu adalah ketumpatan cecair ataupun dalam kes ni ketumpatan mercury diberikan oleh 13,600 kg per meter cube. Dan G awak dah ada macam biasa 9.81 meter per saat. Baik, jadi maksudnya di sini awak ada H sama dengan 0.756 meter darab dengan 13,600 kg per meter cube darabkan dengan 9.81 meter per saat. Okey, just awak gunakan kalkulator di sini. Saya akan ajar awak macam mana awak nak tekan kalkulator. So ini ada skill yang lebih cepat. Kalau awak ada 0.756, awak just boleh buat 0.756 sahaja. Awak darabkan dengan 13,600 darabkan dengan 9.81. So what you have here adalah ni ini tips untuk awak. Awak tulis dahulu semua benda yang awak nampak pada kalkulator tersebut lah. Semua nombor yang awak nampak tersebut. Sebelum awak nak ringkaskan jawapan awak lepas tu awak boleh ringkaskan. Contoh di sini contoh saya nak gunakan, okey, contohnya saya nak ambil 4 angka berti sahaja 100.8. Ni saya ambil 1, 2, 3 bukan 8. Sebab ni dah jadi 6, so kita buat dia 100.9. Hati-hati, kilo pascal. Ini unit dia tak adalah pascal Tapi kalau nak biarkan jawapan dia macam ni pun boleh juga sebab dia tak minta pun dalam pascal kan. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada next question. So inilah jawapan dia tadi So kesimpulannya, nak cari tekanan atmosfera menggunakan barometer, awak cari berapa dia punya tekanan cecair. Awak tengoklah berapa dia punya tinggi ataupun kedalaman cecair di dalam turus mercury tersebut. Okey, saya delete dahulu. Alamak. Okey. Seterusnya, kita akan tengok kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3, berapakah tekanan sebenar pada kedalaman 125 meter di sebuah empangan? Baik, seperti awak tahu, empangan ni dia akan mempunyai apa yang ada pada empangan ni. Contoh ini adalah empangan. Empangan ni fungsinya adalah untuk menahan air. Jadi dia cakap ada kedalaman kedalaman 125 meter. Kedalaman dia adalah 125 meter. Okey, kenapa dia gunakan perkataan berapakah tekanan sebenar? Jadi maksudnya kalau dia dekat empangan, awak ada air. Jadi of course lah awak akan ada tekanan air. Tapi kenapa dia tak tanya awak berapakah tekanan air pada kedalaman 125 meter di sebuah empangan? Dia tak bagi tahu berapa tekanan air, tapi dia nyatakan pada awak tekanan sebenar. Kenapa dia gunakan perkataan tekanan sebenar? Itu adalah disebabkan oleh
selain daripada pada kedalaman ni, contoh kalau awak berada di sini, selain daripada awak mempunyai tekanan cecair, sebenarnya apa yang awak ada, sebab macam saya cakap tadi, kita tinggal dalam satu lautan atmosfera. So, selain daripada awak ada tekanan cecair, sebenarnya awak ada juga tekanan atmosfera. Jadi, itulah yang dia nak sebenarnya. Tekanan sebenar itu. Tekanan sebenar itu, P dia yang sebenar. Sebenarnya, awak perlu cari berapa tekanan air dan awak kena tambahkan dengan berapa tekanan atmosfera. Dia kena consider kedua-dua tekanan tersebut pada kedalaman 125 meter di empangan tersebut lah. Baik, yang pertama awak kena nyatakan nyatakan jawapan anda dalam unit meter air. Meter H2O tu maksudnya meter air, berapa meter air, dan juga dalam unit Pascal. Senang sahaja macam saya cakap tadi. Okey, yang pertama untuk tekanan cecair. Okey, apa maksudnya dengan 10.3 meter air tu? Jadi maksudnya dia begini saja. Jadi maksudnya untuk P air saja ataupun ini bila saya panggil tekanan P air, tekanan air maksudnya tekanan yang disebabkan oleh air sahajalah. Contoh, dekat kedalaman ni adalah 125 meter. Jadi maksudnya tekanan dia di sini dalam unit meter air. Okey. Contoh, kalau awak ada 120 meter, maksudnya awak ada 125 meter air. Macam itu saja, senang. Jadi maksudnya dia macam ni. Kalau contoh awak ada laut kan. Okey. Dia macam ni Kalau awak berada pada kedalaman 10 meter, maksudnya awak punya tekanan adalah 10 meter air. Kalau kedalaman tu ada 20 meter, sama juga. Awak ada kedalaman dia adalah dia punya tekanan adalah 20 meter air. Awak tengok saja pada kedalamannya. Begitu saja awak buat Contoh kalau dia 30 meter pun sama juga. 30 meter maksudnya tekanan dia adalah 30 meter air. Dia punya kedalaman itulah. Dia punya tekanan dalam unit meter air. So, next awak ada buat tekanan untuk atmosfera dalam unit meter air. Dia dah bagi pada awak di situ So, tekanan atmosfera PATM seperti ini PATM itu akan sama dengan 10.3 meter air. Dia dah bagi situ. Okey. Baik, jadi maksudnya P yang sebenar itu tadi, P sebenarnya akan sama dengan hasil tambah kedua-dua tekanan tersebut. Simple sahaja, 125 awak tambahkan dengan 10.3. So, di sini awak dapat 135.3 meter air. Itulah dia punya tekanan sebenar. Poinnya di sini, bila tekanan sebenar tu, maksudnya awak kena consider sekali tekanan atmosfera. Itu yang penting lah. Dia bukan tekanan cecair sahaja. Okey, seterusnya. Itu dia dalam unit meter air. Sekarang ni kena buat juga dalam Pascal. So, kalau nak buat dalam Pascal, ini dalam meter air. Kan? Jadi, apa yang awak buat adalah, ini bersamaan dengan P sebenar dia. P sebenar dia bersamaan dengan 135 meter air. 135.3 meter air. Jadi maksudnya tekanan yang sebenarnya sama dengan awak menyelam pada kedalaman 135.3 meter air lah. So, ini saya just boleh gunakan formula untuk tekanan sahaja. Tekanan cecair sahaja. So, kalau tekanan cecair macam yang saya bagi tahu tadi, saya ulang balik. P sama dengan H rho G. So, apa yang awak dapat? H dia sama dengan 135.3 meter dah. So, tukar lagi. Rho adalah ketumpatan untuk air. Itu sendirilah rho untuk air. Rho untuk air adalah 1000 kg per meter cube. Dan G dia sama sahaja sebab kita berada di bumi. Kalau planet lain tu, lainlah dia punya nilai kan. So, just darabkan benda ni. So, saya tak perlu tunjuk tera kat sini. Saya cuma perlu gunakan kalkulator sahaja. 135.3 darabkan dengan 1000 darabkan dengan 9.81.
So, awak dapat nilai dia bersamaan dengan apa ni? 1,327,293 Pascal. So, itulah nilai dia dalam bentuk Pascal. So, kalau dalam Pascal awak just convert lah guna H rho G tersebut. So, tak banyak formula yang kita gunakan, tak banyak konsep yang kita tengok di sini. So, kalau untuk konsep dia, kalau yang sebenar tadi, maksudnya dia kena consider dua sekali. Tekanan atmosfera dan juga tekanan air. Dan kemudian untuk pengiraan, biasanya awak akan gunakan formula P sama dengan H rho G untuk barometer inilah. Baik, saya rasa itu sahaja yang saya perlu terangkan hari ini. So, harap bermanfaat untuk awak. Terima kasih.